Isu air di Kelantan ini isu yang insya-Allah kita akan cuba selesaikan secepat mungkin. Kalau ikut internal kita, sekurang-kurangnya 20-23 tersasarkan, selesai. Masalah air di Kelantan ni, yang pertamanya ialah masalah loji rawatan. Loji rawatan dia sepatutnya dia boleh menghasilkan, contoh dia, loji rawatan ni boleh menghasilkan 100 juta galon sehari, MLD. Okay. Tapi tak boleh di Kelantan sebab teknologi lama ataupun kapasiti dia rendah. Itu di antara masalah. Yang keduanya, ketirisan air bocor, NRW, non-revenue water. Kelantan ni separuh daripada air, sudahlah air yang dibersihkan itu, okay? Air yang dibersihkan itu loji dia tak boleh 100% berfungsi. Jadi dia keluarkan sedikit, separuh contohnya. Separuh daripada air itu pula hilang, bocor. Tangki yang simpan tu bocor, retak. Pipe air bocor. 52% NRW di Kelantan. Okay? Kemudian yang ketiganya, kita juga menghadapi masalah dari segi pemprosesan air. Okay? Sebab air Kelantan ni, terutama air bawah tanah lah, sekarang ni 42% sumber air Kelantan air bawah tanah. Okay? Air bawah tanah ni banyak ion, ferrum, ion besi, magnesium, okay? Magnesium, okay? Dia kaya. Kelantan ni sebab memang perut bumi Kelantan ni banyak logam, emas dia, okay? Pasir yang diambil di Kelantan, diambil di Terengganu, dihantar ke China. Saya diberitahu gitulah. China suka sebab dia bukan hanya dapat pasir, dapat logam-logam, dapat emas, okay? Jadi ia menyebabkan untuk memproses air ni kadang-kadang memerlukan kepada bahan yang lebih daripada negeri-negeri lain, okay? Terutama air bawah tanah ni, okay? Sebab itu air di Kelantan ni, bila ia melalui pipe air, okay, menyebabkan pipe tu cepat berkeladak, okay? Tambah-tambah sebelum ni ada yang guna hanya klorin, masuk klorin lagi memudahkan air dia berkeladak. Sebab itu keluar kuning dan sebagainya, bukan sebab air kuning, okay? Itu masalah yang ketiga, okay? Dari segi pencemaran air di Kelantan ni, walaupun Kelantan ni air dia keruh, tak dinafikan, okay? Sebab apa air keruh? Sebab air keruh ni bukan sebab pembalakan, pertamanya sebab ladang-ladang kelapa sawit, okay? Sekarang ni ladang musangking pula, jadi ladang-ladang kelapa sawit tu banyak. Bila dibangunkan ladang-ladang kelapa sawit, dia tidak mengikut spesifikasi. Sepatut dia air yang lari di atas permukaan ladang kelapa sawit ni ditakung satu tempat sebelum dilepaskan ke sungai, okay? Takungan ini, okay, kalaulah ditakung, tanah dia mendap, tanah liat tu mendap, tanah tu boleh digunakan untuk banyak benda, termasuk alat-alat solekan, okay? Boleh digunakan, boleh jadi kepingan-kepingan. Itu kajian sudah ada, dibuat oleh Nahrim, ada kajian dia. Tapi kita banyak lepas ke sungai. Begitu juga dengan pembalakan, sepatutnya zero discharge,
tidak dilepaskan ke sungai. Letak dalam satu takungan, masuk tawas, okay? Dia jadi jernih, yang tanah liat tu mendap, tanah liat tu boleh digunakan. Banyak kegunaan dia. Okay? Jadi sistem kita ni semua benda lepas ke sungai. Sawah padi, bila kita nak menanam, kita pun buka kunci air bersih masuk. Lepas tu kita pun bubuh racun, bubuh baja. Bila kita nak menuai, air tu kita buang ke sungai. Jadi masalah. Sepatutnya air yang masuk tu, bila nak buang, kita masuk dalam satu petak lain. Nanti bila kita nak menanam balik, kita guna balik air tu. Air tu dah ada baja dia, dah ada nutrien dia. Lebih baik. Jadi kita ni begitu. Yang ini memerlukan pada perubahan. Okay. Air di Kelantan ni tidaklah tercemar. Sungai Kelantan yang dikenal pasti satu je yang tercemar. Sungai yang paling tercemar, paling banyak tercemar, negeri Johor. Negeri Johor ni sungai yang paling tercemar. Okay. Sungai mati. Kelantan ni keladak. Dia banyak keladak, sedimen. Okay. Ataupun benda yang terampai. Sungai Kelantan bersih. Okay, bersih. Jadi pendekatan yang digunakan hari ini, sebagaimana di Selangor, kita gunakan pendekatan ORS, okay? Iaitu Off River Storage. Itu dalam bahasa Inggeris. Baru ni Ustaz Tuan isytiharkan istilah bahasa Melayu dia, takungan air pinggiran sungai, TAPS. Okay? Kita gunakan istilah tu. InsyaAllah sungai-sungai ni kita akan ada takungan air di pinggiran, okay? Yang kita akan gunakan air permukaan ini, bukan lagi air bawah tanah, sebagai sumber untuk kita menyelesaikan masalah air Kelantan. Kita bagi tempoh 7 bilion ni, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 kita akan selesaikan insya-Allah, yang akan dapat menampung keperluan air di Kelantan sehingga 40 tahun akan datang. Okay? Itu dia punya kenyataan. Okay? Bukan akan selesai dalam tempoh 40 tahun. Kenyataan kita akan selesaikan dalam tempoh ini. Okay? Rancangan Malaysia ke-12 ni kita akan cuba selesaikan dan akan bertahan sehingga 40 tahun akan datang. Okay? Jahatnya PH ni, muslimin muslimat, projek-projek yang sudah diluluskan di Kelantan, di Terengganu, mereka batalkan. Jahat PH ni. Projek, umpamanya projek pembentungan di Pulau Redang. Pulau Redang ni, dia air dia panggil air wet, grey water, ataupun air kumbahan yang bukan najis lah. Okay? Dia lepas ke laut. Jadi yang dicadangkan supaya ada loji rawatan. Dah diluluskan. Sampai zaman PH dia batalkan. Dia tangguhkan. Projek di Tunjung Kelantan. Tunjung. Projek rawatan kumbahan. Di antara sebab pencemaran air ni ialah kumbahan. Okay? Air kumbahan yang bukan najis dipanggil grey water. Okay? Air disalurkan ke sungai. Okay? Air kumbahan ini kita nak rawat. Ada satu pusat rawatan. Kos dia jika saya tak silap 100 juta lebih kurang untuk Tunjung Kelantan. Ini pun disekat zaman PH. Baru-baru ni dibentangkan kepada kita, ni cadangan kerajaan dululah untuk rancangan Malaysia ke-12. Okay. Bagi tahun depan Kelantan dapat 70 juta. Pulau Pinang dapat 230 juta. Okay. Itu cara DAP. Jadi insya-Allah bila kita dapat, kita akan peruntukkan. Sebenarnya masalah air di Kelantan ni bukan hanya Kelantan bermasalah, Kedah masalah, Melaka bermasalah, Selangor pun tak kurang juga.
hujan 3 hari berturut-turut hujan, tapi esok ada catuan air. Okay? Sama je. Jadi insyaAllah itu di antara usaha yang kita lakukan. Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim kata, saya Menteri Alam Sekitar dan Air, saya wakil Ahli Parlimen Kubang Krian. Timbalan saya Dr. Mas Rizal, dia orang Pasir Mas, Kelantan juga. Pengurusi CEO, Ketua Pengarah Suruhanjaya Perkhidmatan Air, Datuk Fazal, orang Kelantan juga. Jadi kalau tak selesai masalah air Kelantan ni, kami bertiga tak boleh balik, dia kata. InsyaAllah kita cuba selesaikan. Untuk tempoh sementara ni ada beberapa benda yang kita buat. Sementara ni antaranya kita membersihkan air telaga, menggunakan kaedah pencuci pembersihan yang betul-betul memenuhi piawai lah. Wallahu a'lam.